Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fauzan Azmi dan belia merupakan khazanah negara yang amat berharga. Memandangkan kumpulan usia tersebut mempengaruhi pembangunan Malaysia secara menyeluruh, merakumi aspek ekonomi, perkembangan sosial dan pelbagai aspek lain. Maka tidak hairanlah sekiranya belia dianggap sebagai pewaris kepada kepimpinan negara, khususnya dalam merealisasikan visi dan dasar yang telah dirangka demi kesejahteraan rakyat. Di Johor, 44 ataupun 45.1% daripada 4 juta penduduknya merupakan golongan belia, dan sudah pasti ini merupakan kelompok yang sangat penting di Johor. Dalam program Sembang Kedai Kopi kali ini, kita akan kupas mengenai maju Johor dari kacamata belia, dan kami bawakan dua tetamu untuk kali ini, di mana sebelah kiri saya adalah Tuan Haji Mat Salihin Haji Muhammad, iaitu Presiden Majlis Belia Negeri Johor, dan juga sebelah kanan saya merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia, iaitu Tuan Muhammad Fazli Hassan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Sembang Kedai Kopi edisi Johor kali ini. Pentadbiran Johor telah memperkenalkan visi 6 teras, visi maju Johor dalam merealisasikan Johor sebagai negeri maju menjelang 2030. Jadi bagaimana peranan belia dalam orang kata bergerak seiring dengan aspirasi maju Johor 2030? Mungkin Tuan Haji boleh memperjelaskan peranan belia dalam merealisasikan maju Johor 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fauzan dan juga sahabat saya, saudara Fazli, yang mana yang dibentangkan tadi ialah peranan belia dalam menyahut kata-kata maju Johor tu sendiri. Seperti baru-baru ni, pada awal tahun 2022 ini, mandat Menteri Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi menyatakan 6 teras yang telah dinyatakan, iaitu yang pertama tadbir urus kerajaan, yang kedua pembangunan ekonomi, jaringan keselamatan sosial, kemudahan dan keperluan asas keselamatan, kebersihan dan alam sekitar, dan yang terakhir sekali yang paling penting, orang muda Johor. So kami berasa amat-amat berbesar hati dan menyambut baik yang mana pemimpin besar kami negeri Johor mengangkat orang muda Johor. Dia bukan sekadar kata di bibir mengangkat orang muda Johor, malah segala-galanya dari segi aspek pendidikan, aspek kesihatan, keselamatan alam sekitar, dan juga dari segi peluang-peluang pekerjaan, dan juga apa-apa peluang-peluang yang harus dicapai, direbut bersama dengan melalui agensi-agensi yang diperluaskan program-programnya dari segi usahawan-usahawan, dari segi sukan dan sebagainya. Okey, mungkin Tuan Fazli, kalau kita tengok anak muda Johor dari segi Malaysia, kita melihat bahawa kerajaan Johor memandang serius. Mereka tidak mengetepikan peranan suara Johor itu sendiri, suara anak Johor dalam pembangunan dasar yang telah ditetapkan. Jadi pada Tuan Fazli, peranan yang dimainkan belia Johor dalam menyumbang kepada pembangunan negeri, khususnya di Johor ini sendiri, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fauzan dan juga bernama sahabat saya, saudara Salihin. Orang muda Johor ni kita rasa amat beruntung di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, kerana kesinambungan kepimpinan muda dalam Johor tu kita nampak. Sebelum ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar adalah Esko Belia dan Sukan Johor sebelum jadi Menteri Besar Johor. Jadi apabila dilantik dengan perkenan istana untuk duduk sebagai Menteri Besar Johor, maka aspirasi yang dulu tu terus dibawa bawah kepimpinan yang baru ni, dan secara bukan kebetulannya, secara perancangannya pula kebanyakan daripada YB-YB ataupun esko-esko dalam kerajaan negeri Johor ni adalah di kalangan orang muda, dan ada sebahagian daripada mereka tu juga adalah pimpinan-pimpinan belia. Contohnya YB Cik Nurliza, dia naib pengurusi Majlis Belia Felda Negeri Johor. Jadi dengan adanya orang-orang belia dalam kepimpinan kerajaan pada hari ini, belia tidak pernah tertinggal walau sedikit pun dari apa-apa inisiatif yang telah ataupun yang akan dibuat oleh kerajaan Johor. Jadi sebagai orang muda negeri Johor, kita perlu sahut apa yang telah dibuat oleh kerajaan negeri
Yang penting kita kena ambil peluang dan bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Johor pada hari ini untuk terus memperkukuhkan negeri Johor untuk pada masa akan datang. Kalau kita lihat sekarang, kita faham pandemik COVID-19 kesannya sangat besar kepada golongan belia, bahkan ada yang kehilangan pekerja dan sebagainya. Dan jangkaan pada tahun depan ekonomi tidaklah semudah yang kita jangkakan. Jadi persiapan golongan muda dalam mendepani cabaran-cabaran yang tidak menentu, apakah perlu yang dilakukan golongan muda untuk membentuk satu ketahanan mendepani cabaran yang akan kita pun tak dapat nak jangka lah. Ramai yang berbicara mengenai, mungkin Tuan Fazli mengenai pandangan tersendiri, apakah persediaan yang perlu dihadapi dalam 6 inisiatif yang Kerajaan Johor buat dalam Maju Johor tu, di bawah Esko Belia Sukan Koperasi Keusahawanan YB Hairi, memang banyak inisiatif yang diberikan kepada golongan belia ni, termasuklah mereka-mereka yang terlibat dengan gigs ekonomi dan sebagainya. Jadi macam saya sebutkan tadi, YB juga sentiasa turun ke Padang, turun ke daerah-daerah bersama dengan kepimpinan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk kita maklumkan berkenaan dengan inisiatif ini, seterusnya memberi peluang kepada belia-belia yang berada di akar umbi untuk terlibat ataupun mengambil inisiatif yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita, macam saya sebutkan tadi, kerajaan negeri dah sediakan dah. Wakil rakyat pun dah maklumkan kepada kita dah. Kerajaan negeri melalui pejabat daerah pun dah ada dia punya jentera dan sebagainya. Jadi kita cuma untuk diri kita lah, nak ke tak nak, ambil peluang ke tak ambil peluang. Dan program-program di peringkat negeri berkaitan dengan belia pun sentiasa melibatkan Majlis Belia Negeri Johor, sentiasa melibatkan Majlis Belia Daerah dan badan-badan gabungan belia yang lain. Contohnya kita saya ni sebagai pengurusi Majlis Belia Felda Negeri Johor pun kita rasa tidak tertinggal untuk mendapat setiap daripada inisiatif yang disediakan oleh kerajaan negeri. Apabila kita cakap mengenai belia di Johor, sejauh mana kita kena faham apa yang berlaku yang seperti ini, bagaimana mereka nak datang ke Majlis Belia Johor menyatakan masalah, bagaimana penyelesaian dilakukan oleh pihak Tuan Haji sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah khususnya dalam mereka yang berdepan dengan masalah kos harga hidup, pekerjaan dan sebagainya dari aspek Majlis Belia Negeri Johor sendiri. Ya, dan nama pun program sembang kopi. Betul. Kita lebih santai, friendly kan. Okey, berkenaan dengan aduan meluahkan perasaan, bagaimana nak dapat apa yang kita hajat, bagaimana kita nak dapat apa yang kita baca yang dihebah-hebahkan oleh kerajaan. Kita di peringkat Majlis Belia Negeri Johor, kita bukan banyak, kita terdiri daripada 24 badan gabungan. Tapi yang paling penting kita ada 10 daerah. Setiap daerah kita ada gabungan kita, iaitu Majlis Belia daerah-daerah. Setiap apa yang dikeluarkan, diutarakan oleh kerajaan negeri, kita akan hebahkan melalui Majlis-Majlis Belia daerah juga badan-badan gabungan. Yang paling berperanan penting adalah Majlis Belia daerah-daerah. Mereka akan hebahkan pada belia-belia setiap daerah masing-masing apa benda yang ditawarkan oleh kerajaan negeri. Tetapi kita berbalik pada yang Fauzan tanya tadi dengan saudara Fazli, berkenaan dengan sikap belia itu sendiri. Kita balik pada pertama sekali, sikap kita pada peribadi, sikap kita nak ke mana, kita nak apa, lagi 10 tahun akan datang kita nak jadi apa. Mungkin sekarang ni kita peniaga burger, mungkin lagi 10 tahun adakah kita sebagai peniaga burger, kita kena ada cita-cita. Mungkin kita sekarang daripada peniaga burger, mungkin lagi 10 tahun, 5 tahun akan datang, mungkin kita nak menyahut seruan Maju Johor tu, mungkin kita dah lebih daripada satu stall kepada 10 stall. Daripada jual burger, mungkin pemekal burger. Kan? Saya tertarik dengan saudara Fazli sendiri, yang dia pun adalah salah seorang pemekal daging burger, Arnab. Ini satu contoh yang baik. Kan? Ibarat macam itulah. Maksudnya setiap belia ni sikap. Kita dalam kurungan kita, huruf besar kita highlight kan, sikap belia itu sendiri. Kerajaan dah bagi. Ibarat macam kita ni, kalau kita ingat kata orang-orang tua, jangan bagi ikan, bagi pancing. Sebab apa? Ikan kalau kita dah makan, habis. Kan? Bila bagi pancing, kita akan tahu macam mana kita nak dapatkan ikan tu. Kita mancing, usaha bila habis ikan, kita akan pancing lagi. Kan? Tapi Tuan Haji, ada yang kata, Tuan Fazli, sifat malas tu, persepsi malas tu sebenarnya menyebabkan belia tu sukar untuk ke hadapan. Ada yang menyatakan bahawa tiada peluang. Jadi bagaimana sebenarnya? Malas, tiada peluang, atau sebagai apa yang berlaku sebenarnya wujud konflik sekiranya
belia tu tak dapat ke hadapan. Mungkin ada pandangan tersendiri. Orang muda Johor dia malas tu bukan sifat orang muda Johor lah. Bukan sifat orang muda Johor. Cabaran. Cabaran. Dia kalau ada pun pada segelintir sajalah. Tapi sebahagian daripada orang muda Johor ni saya yakin mereka mempunyai daya usaha yang tinggi di samping dengan yang saya sebutkan tadi peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan. Jadi benda tu semua dah ada. Kita cuma nak menggembling secara bersama supaya apa yang dihasratkan oleh kerajaan negeri Johor di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Besar tu dapat kita capai bersama-sama lah. Sebab kita tengok hari ini pun ialah kalau dengan adanya media sosial contohnya segala maklumat memang telah disampaikan oleh kerajaan. Kalau kita tak tengok Facebook kerajaan negeri pun kita tengok Facebook Yang Berhormat Menteri Besar Johor, Facebook Yang Berhormat Esko-Esko Kerajaan Negeri Johor. Sentiasa mereka update berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Johor untuk rakyat di Negeri Johor, khasnya untuk orang muda. Kita nak tahu juga Sejauh mana suara orang muda didengar di Johor, tapi kita tak nak ulas sekarang. Kita rehat, kita kembali selepas ini dalam Sembang Kedai Kopi. Kembali kita dalam Sembang Kedai Kopi. Tadi saya tinggalkan sejauh mana suara golongan belia Johor didengari. Sejauh mana? Orang kata suara mereka itu didengari. Mungkin Tu Haji. So, Alhamdulillah, perubahan kerajaan dari semasa ke semasa daripada baik kepada lebih baik. Kan? Daripada bagus kepada lebih bagus. Seperti sekarang, apa yang kita dapat kerajaan sekarang yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On, diikuti oleh barisan Esko-Esko yang terdiri daripada golongan-golongan muda juga. Seperti YB Hairi, Esko Belia dan Sukan. YB Farid, iaitu mantan kita punya Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Johor, Esko Agama. YB Fazli, YB Noriza dan Asun, Esko Perpaduan dan juga rakan-rakan yang lain. Dari segi suara anak muda tu diangkat. Antaranya dari segi sisi libat urus kerajaan negeri sendiri. Dan maksudnya satu perancangan yang agak komited daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Barisan Esko turun ke bawah. Setiap daerah, hampir setiap hari lah. Maksudnya selepas keadaan sekarang ni, Yang Amat Berhormat Menteri Besar masih lagi bergerak ke daerah-daerah. Terutama dia tidak tinggalkan belia. Yang mana setiap pergerakan dari segi Menteri Besar sendiri dan juga Barisan Esko tidak meninggalkan belia. Setiap perjumpaan, antara perkara utama yang ditanyakan, apa masalah belia daerah ini. Maksudnya suara langsung, tanpa isi borang aduan, tanpa masuk dalam Facebook, tanpa isi Google Form dan sebagainya, secara direct. Kerana macam Fazli cakap tadi, yang mana kita punya Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga daripada golongan belia asalnya, daripada Esko Belia yang sentiasa rapat dengan belia. So maksudnya tak ada istilah segala suara kita tak didengari. Ibarat kita batuk pun, Yang Amat Berhormat akan tanya, tak sihat ke? Itu orang kata secara langsung dan direct terus kepada Menteri Besar. Maksudnya dari segi hubungan. Apa lagi bila mengadu atau mengutarakan apa-apa cadangan dan juga harapan. Sebagai contoh, ya di kalangan beli-beli bawahan, turut merasai daripada beli-beli daerah, beli-beli kampung. Yang Amat Berhormat Dato' MB, kami perlukan padang bola. Padang bola kita dah sedia ada tapi masih fasilitinya tak sempurna. Kami memerlukan kami nak rasai seperti apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat MB, iaitu 60.9 bilion pelaburan yang memerlukan pelaburan tertinggi di negeri Johor. Kami nak ambil bahagian. Alhamdulillah, selepas pulangnya Yang Amat Berhormat MB, agensi turun ke bawah, ambil segala data, segala peluang, katakan kepada masyarakat, kepada anak muda, apa peluang yang boleh kita rebut, apa yang boleh kita dapat daripada ada TMIYC. Yes. Apa tu benda tu? TMIYC lah Tengku Mahkota Ismail Youth Center. Hasil ilham daripada Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Sultanah, direalisasikan oleh Tunku Mahkota Johor, iaitu setiap daerah. Ini janji daripada TMG sendiri, Tunku Mahkota kita, Tunku Ismail.
TMJ sendiri, hasrat dia nak mengadakan setiap daerah dalam negeri Johor sekurang-kurangnya satu TMIYC, di mana tempat ini adalah satu himpunan untuk orang-orang muda khususnya belia Johor dalam beraktiviti dari segi fasiliti, dari segi riadah, sukan, dari segi indoor dan sebagainya. Ini satu kemudahan dan fasiliti lah untuk kelebihan untuk belia di Johor ini. Yeah. Mungkin Selain daripada tu, untuk mendengar suara belia ni, di setiap negeri dan daerah kita ada Majlis Perundingan Belia Negeri. Majlis Perundingan Belia Negeri ni kita himpunkan pimpinan-pimpinan belia di peringkat negeri dan daerah untuk kita dengar pandangan dan cadangan daripada belia untuk disampaikan kepada kerajaan negeri dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan pusat lah. Dalam perjumpaan tersebut yang terbaru ni dipengerusikan oleh Yang Berhormat YB Hairi selaku Esko Belia, di mana yang terlibat selain daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri, kementerian-kementerian yang lain juga terlibat untuk mendengar apa cadangan, pandangan dan juga apa yang diutarakan oleh belia untuk mereka laksanakan selepas daripada MPBN. MPBN ni kita laksanakan setiap tahun dan dia ada di peringkat daerah, peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ini pun salah satu platform yang telah diberikan oleh kerajaan pusat melalui kerajaan negeri lah untuk mendengar suara belia itu sendiri. Jadi Nadia, memang kat situ kita sebutlah apa yang macam TMIYC tadi tu kita sebut soal program dan sebagainya lah. Dan memang kat Johor ni memang kita memang lebih istimewa sedikit berbanding dengan negeri-negeri yang lain, sebab saya rasa negeri Johor ni adalah sebuah negeri yang buat pertama kalinya barisan Esko dan juga kepimpinan tu lebih ramai orang muda lah dan yang bersama dengan kita. Yang paling bertuahnya belia Johor ni, di mana Majlis Belia Negeri Johor dinaungi oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor sendiri, yang mana dia sebagai penaung diraja Majlis Belia Negeri Johor dan secara langsung diangkat sebagai mengetuai belia-belia negeri Johor. apabila kita bercakap mengenai Johor, lari tak lari satu jenama, JDT. Jadi bagaimana melihat jenama JDT itu dalam memberi potensi, inspirasi kepada belia Johor sendiri? Pertama sekali, kami menjunjung kasih Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor. Hasil sentuhan dan usaha keras baginda daripada awalnya JDT ni diangkat sehinggalah sekarang ni kita tahu kita dah 9 tahun berturut-turut kita menjuarai, terutamanya Liga Super. Hasil daripada JDT menjadi satu ilham dan juga semangat pada pasukan-pasukan yang lain. Seperti kita sedia maklum juga pada tahun ini satu yang orang cakap apa, rezeki yang melimpah ruah lah bagi negeri Johor. Luar biasa. Ya, luar biasa dengan sukmanya kita di luar jangkaan dengan kilauan emas, dengan kutipan emasnya, dengan JDT 2, dengan JDT 3, rugby, futsal, bola jaring. Semua kita juara. Ada lebih kurang 9 ke 11 pertandingan di peringkat nasional yang dijuarai oleh Johor. Hasil daripada motivasi yang kita dapat daripada JDT itu sendiri. Jadi itu saya sebutkan tadi, perkara ini diilhamkan oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor 3-4 tahun lepas, dan hari ini hasilnya kita nampak di negeri Johor. Dalam kepimpinan orang muda, kita banyak menjuarai acara-acara pertandingan dan sebagainya. Akhirnya dia menaikkan nama Johor dan membanggakan kita lah, orang Johor itu sendiri. Tetapi ada juga negeri-negeri lain, bukanlah kata iri hati mereka menjadikan JDT itu sebagai modul. Jadi bagaimana melihat contoh-contoh yang dikemukakan dari Johor, buah tangan Johor diadaptasi dan dijadi inspirasi kepada negeri-negeri lain. Mungkin bagaimana? Saya nak cakap dari sudut yang senang cerita, yang mungkin orang-orang tak nak cakap. Kita lihat dulu, mungkin 20 tahun yang belakang, sebelum wujudnya JDT. Mungkin dulu tim Johor kan, sebelum wujudnya JDT. Saya rasa Fauzan nak beli jersey negeri lain. Contohlah, kita jangan cakap nak beli jersey Melaka. Nak beli tak jersey Pahang ke, jersey Selangor ke. Tapi yang saya nampak lah, setelah adanya JDT, daripada merchandise dia, terutama jersey lah kan, yang original,
yang tak original yang dijual. Tetapi benda tu dapatnya bukan sekadar di Johor saja. Merebaknya hasil daripada kesan sengatan bola ni ke negeri-negeri lain secara tak langsung. JC negeri-negeri lain pun turut dapat manfaatnya di segi jualan dan sebagainya. Secara tak langsung memanglah negeri-negeri lain agak geram, akan menganggap ini satu saingan yang amat kuat bagi negeri lain. Apakah kelebihan JDT kan? Maksudnya ialah dari segi JDT ni, dari segi semangat, dari segi penyokongnya, dari segi yang contohnya anak-anak muda daripada sekolah rendah, bila lagi aku akan dapat menyarung JDT. Inspirasi. Kita melihat dari satu sudut yang positif lah. Kalau ada pun persaingan tu, kita anggap itu adalah satu persaingan sihat. Dulu nak tengok stadium yang cantik ni susah kat Malaysia ni. Bila Johor dah buat satu stadium yang cantik, yang fasilitinya bagus, saya rasa dah mula jadi ikutan negeri-negeri lain. Termasuk yang baru-baru ni Selangor cuba nak buat stadium yang lebih baik, Terengganu dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat oleh JDT ni dan juga negeri Johor, kita banggalah apabila dijadikan contoh oleh negeri-negeri lain. Bukan negeri, saya rasa negara lain. Mungkin Singapura, mungkin Indonesia dan sebagainya. Jadi JDT ni telah dikenali di seluruh dunia. Hasil daripada ilham daripada Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Kalau kita nak bercerita pasal peranan golongan belia Johor ni panjang. Tapi dalam seminit dua ni kita ada saki-baki masa ni. Mungkin apa lagi sebenarnya suara yang belia mahukan, belia Johor mahu didengari lah oleh peringkat pentadbir sendiri. Mungkin Tuan Haji, Tuan Fazli? Pada saya, kita dah berada di track yang betul, on track. Suara kita sering didengari lah. Cuma apa yang kita mahukan, apa yang kita ada hari ini dapat diteruskan. Kestabilan yang ada pada negeri Johor dan kemakmuran yang ada di negeri Johor ni, kita pastikan ianya berterusan. Kepimpinan yang sedia ada ni kita terus percaya dan juga kita terus memberi sokongan dan dokongan agar mereka-mereka ni dapat membuat yang lebih baik untuk negeri Johor. Dan kita sebagai orang muda, jangan lupa untuk mengambil peluang. Tak guna kalau kita sebut itu, ini dan sebagainya, tapi kita sendiri duduk diam, tak ambil peluang. Kerajaan dah sediakan macam-macam melalui kerajaan negeri Johor ni. Kita kena rebut dan kita kena bersama-samalah dengan kepimpinan yang ada pada hari ini. Saya menyambung balik apa yang Fazli cakap tadi. Kestabilan dan kemakmuran itu adalah yang paling penting. Bila kita stabil, segala-galanya akan berjalan dengan lancar. Apa yang dirancangkan, apa yang diinginkan, apa yang diputuskan, kan? Bila stabil, maksudnya lancar. Sebagai contoh negeri Johor sendiri, bila dah stabil dengan adanya kerajaan yang sedia ada sekarang ni, segala-galanya mungkin yang tertangguh ataupun yang baru dirancang, sepatutnya mungkin perancangannya habis ataupun dilaksanakan pada hujung tahun ini ataupun tahun depan, tapi malah boleh ditarik pada tahun ini. Itu pentingnya kestabilan. Kestabilanlah ke arah kemakmuran. Kestabilan ke arah kemakmuran, Johor Darul Takzim. Nampaknya itu saja, sekian untuk episod kali ini Sembang Kedai Kopi edisi Johor. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kerana sudi meluangkan masa meskipun keadaan jadual agak sibuk. Dan ikuti episod akan datang Sembang Kedai Kopi edisi kali ini mewakili kru penerbitan. Saya Fauzan Azmi menyampaikan terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.